Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Koko Jengke merupakan salah satu pusat R&D bahagian huluan yang terdapat di Lembaga Koko Malaysia. Ia terletak kira-kira 40 km dari Bandar Temerloh dan 25 km dari Bandar Maran. Ia dikelilingi oleh Felda Wilayah Jengke dan mempunyai keluasan kawasan sejumlah 251 hektar. Ia dibangunkan dalam 3 fasa bermula pada tahun 1994. Pusat Pendidikan dan Pembangunan Koko Jengke merupakan sebuah pusat kecemerlangan dalam bidang penanaman koko secara integrasi. Di antara tanaman integrasi yang terdapat di sini ialah koko bersama kelapa, koko bersama durian, koko bersama tongkat ali dan koko bersama dokong. Selain daripada itu, terdapat penanaman integrasi koko bersama durian Belanda, koko bersama kelapa sawit dan koko bersama kelampayan. Sekarang, mari kita lihat tanaman koko secara lebih dekat. Selamat datang ke Pusat Pendidikan dan Pembangunan Koko Jengke. Kawasan ini adalah seluas 251 hektar kawasan yang telah ditanam dengan tanaman koko. Ini adalah contoh buah koko yang telah matang dan sesuai untuk dituai. Saya potong kokonya. Bagi mereka yang tidak pernah melihat buah koko, ini adalah merupakan contoh buah koko yang telah matang dan sesuai untuk dituai. Ini adalah biji koko yang diseliputi oleh musilaj. Ia juga mempunyai plasenta, empulo, manakala di lapisan luarnya adalah kulit koko. Di dalam sebiji buah koko, 70% adalah terdiri daripada kulit koko. Biji akan diambil untuk dijadikan coklat, manakala kulit koko akan dibuang begitu sahaja. Jika satu pokok menghasilkan 50 buah koko, bagaimana pula dengan kawasan seluas 100 hektar? Berapa banyak pula kulit koko yang akan terhasil dan akan dibuang begitu sahaja? Ini adalah longgokan buah koko yang telah dituai dan sedia diproses menjadi biji koko kering. Anda tentu boleh bayangkan berapa banyak kulit koko yang dibuang setelah isinya diambil. Ini adalah satu pembaziran kerana di dalam kulit koko ini mengandungi kandungan nutrien yang tinggi, iaitu 86% kandungan air, 34.6% bahan organik, 1.30% kandungan nitrogen, 33.71% kandungan karbon, 0.186% kandungan fosforus dan 5.5% kandungan kalium. Kehadiran kulit koko yang banyak boleh menyebabkan masalah perosak dan penyakit yang serius, terutama di ladang koko sekiranya tidak diuruskan dengan baik. Ia menjadi habitat yang amat sesuai untuk perosak dan penyakit. Di antara perosak yang sering terdapat di dalam longgokan buah koko yang tidak terurus ialah ulat pengurit buah koko yang menjadikannya sebagai tempat untuk membiak. Bagi penyakit pula, kulat Phytophthora palmivora biasanya menjadikan kulit koko yang lembap ini sebagai salah satu perumahnya. Oleh itu, amatlah penting untuk kita, terutamanya petani, menguruskan sisa kulit koko ini dengan lebih baik. Apakah itu kompos? Kompos adalah satu media organik hasil perebutan daripada bahan tumbuhan dan juga haiwan yang mengandungi zat-zat pemakanan penting yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Ia adalah merupakan satu aspek yang penting di dalam bidang pertanian dan ia adalah amat berguna untuk dipraktikkan. Ia mempunyai banyak kelebihan sebagai bahan media tanaman. Kegunaannya adalah begitu penting untuk menjaga alam sekitar dan sekaligus mengembalikan kesuburan tanah yang rosak akibat penggunaan baji kimia yang berterusan.
Mari kita lihat cara-cara pembuatan baja kompos. Sekarang, mari kita tinjau bahan-bahan asas yang diperlukan untuk membuat kompos. Bahan yang paling asas adalah kulit koko yang telah diambil bijinya. Kulit ini merupakan sisa buangan daripada ladang koko. Bagi mempercepatkan proses perebutan, kulit koko perlu dipotong kepada saiz yang lebih kecil. Seterusnya, kita akan melihat penyediaan kulit koko, di mana kulit koko yang telah disediakan perlu dipotong ke saiz sekitar 2 hingga 3 cm. Ini dilakukan untuk mempercepatkan proses perebutan. Bagi pihak industri yang mempunyai mesin pemotong ataupun shredder mesin, bolehlah menggunakan mesin tersebut bagi mempercepatkan proses tersebut. Untuk kompos yang baik, penggunaan bahan-bahan hijau seperti daun koko dan juga rumput yang baru dipotong juga boleh digunakan. Bahan-bahan ini juga perlu dipotong kepada saiz yang lebih kecil untuk mempercepatkan proses perebutan. Selain daripada kulit koko, daun koko juga diperlukan dalam proses pembuatan kompos. Ia juga perlu dipotong kepada saiz yang lebih kecil bagi memudahkan proses perebutan. Selain daripada kulit koko, kita juga perlu memasukkan daun ataupun rumput hijau. Ia juga boleh dipotong sekiranya rumput tersebut terlalu panjang. Rumput diperlukan bagi mempercepatkan proses perebutan berlaku. Bahan terakhir yang diperlukan di dalam pembuatan kompos adalah tinja haiwan. Penggunaan tinja haiwan di dalam kompos adalah untuk mempercepatkan proses perebutan. Selain daripada itu, penggunaan tinja haiwan bertujuan untuk meningkatkan kandungan nitrogen di dalam kompos yang akan dihasilkan nanti. Kita telah menyaksikan bahan-bahan asas yang diperlukan bagi pembuatan kompos. Sekarang, kita akan lihat bagaimana kompos disediakan. Lapisan pertama yang perlu diletakkan adalah kulit koko. Anggaran berat kulit koko adalah lebih kurang 25 kg. Lapisan kedua adalah penggunaan bahan hijau iaitu daun koko dan rumput dengan berat sekitar 4 kg. Ketebalan lapisan kedua adalah sekitar 10 hingga 15 cm. Lapisan terakhir yang akan digunakan adalah tinja haiwan. Sebanyak 13.5 kg tinja haiwan perlu dimasukkan ke dalam tong penyediaan kompos. Air disiram rata sehingga 50% kelembapan. Tutup keseluruhan himpunan dengan plastik penutup. Himpunan ini akan dibiarkan selama seminggu sebelum proses pembalikan dilakukan. Selepas beberapa jam, himpunan bahan akan menjadi panas. Ia menandakan bahan kompos tersebut aktif dan proses perebutan sedang berlaku. Suhu diperiksa supaya tidak melebihi 70 darjah Celsius. Suhu yang sangat panas dan melebihi had akan membunuh bakteria dan fungus yang berfungsi untuk merebutkan bahan asas kompos.
Himpunan kompos perlu dibalik-balikkan setiap seminggu sekali. Ini bertujuan untuk menggaulkan campuran supaya lebih serata, menurunkan suhu dan mempercepatkan kematangan kompos. Biasanya, kompos akan matang dalam masa 2 sehingga 3 bulan bergantung kepada jenis-jenis bahan asas yang diperlukan. Tahap kematangan kompos dapat ditentukan apabila mencapai keadaan seperti berikut. Yang pertama, suhu akan menurun ke paras suhu keliling dan tidak meningkat walaupun bahan dibalik-balikkan. Kedua, warna bertukar menjadi coklat kehitaman pada keseluruhannya. Ketiga, peroi dan tidak melekat di tangan apabila dikepal. Dan keempat, tidak berbau. Setelah 2 hingga 3 bulan di mana tanda-tanda kompos telah matang diperolehi, kompos boleh digunakan di ladang dengan cara menabur kompos di sekeliling pokok koko dengan kadar 1 kilo per pokok. Di sini saya ingin mengajak para penonton untuk melihat penggunaan kulit buah koko dalam bentuk yang lain pula. Trend sekarang dalam pertanian, orang menggunakan biochar sebagai salah satu unsur penambah baik tanah. Pernah dengar tak tentang biochar? Mungkin ada sebahagian di kalangan kita yang baru pertama kali mendengarnya. Biochar ialah sebatian yang kaya dengan karbon yang terhasil daripada proses parolisis biomas dalam ketiadaan oksigen. Biochar memberi manfaat kepada petani dengan ciri-ciri uniknya dan cara ia bertindak dengan tanah. Ia bertindak membina semula tanah dengan cara meningkatkan PEC ataupun kadar ketukaran keairaan tanah, meningkatkan luas permukaan, meningkatkan pH tanah, meningkatkan kesediaan nutrien dan juga mempertingkatkan kapasiti pegangan air. Perbezaan yang ketara di antara biochar dan kompos ialah biochar dapat memegang nutrien dan menjadi rumah kepada mikrob, manakala kompos tidak mempunyai ciri sedemikian. Kebiasaannya, biochar yang digunakan dihasilkan daripada sekam padi dan tempurung kelapa. Untuk hari ini, saya akan tunjukkan penyediaan mudah biochar daripada kulit koko di mana ia boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Bahan dan kaedah yang digunakan juga mudah diperolehi dan murah. Tadi kita telah melihat cara-cara pembuatan kompos. Sekarang mari kita lihat cara-cara pembuatan biochar daripada kulit buah koko. Di sini saya akan kenalkan beberapa bahan yang terdapat yang diperlukan untuk membuat biochar daripada kulit buah koko. Bahan utamanya adalah kulit buah koko yang telah dikeringkan sebagai bahan utama. Seterusnya adalah tempurung kelapa. Tempurung kelapa ni boleh diperolehi daripada kedai-kedai yang proses santan kelapa ataupun kelapa parut. Batu bata sebagai tempat untuk membakar. Batu bata ni lebih kurang harga dia 50 sen sahaja, keping. Dan di sini kita gunakan tong gas penyaman udara yang terpakai, boleh diperolehi secara percuma juga. Dan ada juga kedai yang menjual dengan harga yang minimal lah, tak banyak. Okey. Dan di sini ada zinc yang kita gunakan untuk menutup tempat yang kita gunakan untuk membakar nanti. Sekarang kita tengok cara-cara untuk menghasilkan biochar pula. Pertama sekali, kita sediakan tempat terlebih dahulu di mana batu bata disusun berselang-seli bagi memberi ruang keudara semasa proses pembakaran. Selepas itu, masukkan tong gas penyaman udara di tengah-tengah tempat pembakaran. Tong gas yang telah diubah sesuai dengan penutup, kemudiannya dimasukkan kulit buah koko yang telah dikeringkan. Pastikan kulit buah koko disusun sehingga padat di dalam tong tersebut.
Setelah pasti ianya padat, tutup rapat penutup tong gas tadi. Sekarang kita masukkan pula tempurung kelapa di antara batu bata yang telah disusun dengan tong gas sehingga penuh. Setelah ditutup bahagian atas tong gas tersebut, bolehlah nyalakan api. Bila api dah menyala, tutup bahagian atas batu bata supaya ia membakar dengan sepenuhnya. Kebiasaannya proses pembakaran ini akan memasa lebih kurang 1 jam lebih. Walau bagaimanapun, selepas proses pembakaran berlaku, kita akan biarkan dulu biochar yang terhasil lebih kurang 1 hari supaya ia dalam keadaan sejuk sebelum kita boleh gunakan di ladang. Ini adalah biochar yang telah dihasilkan selepas 1 jam proses pembakaran. Manakala ini pula adalah biochar yang telah dikecilkan saiznya supaya lebih mudah untuk ditabur di ladang. Biochar yang telah siap diproses tadi boleh dah ditabur di ladang dengan kadar anggaran lebih kurang 2 kg sepokok. Kita telah pun melihat cara-cara atau demonstrasi untuk menghasilkan kompos dan biochar daripada kulit koko. Kebaikan kompos dan biochar juga telah diceritakan semasa proses penghasilan bahan-bahan tersebut. Setelah melihat demonstrasi ini, kami yakin para penonton dapat mempraktikkannya di tempat masing-masing kerana ianya mudah dan bahan yang diperlukan juga mudah didapati dan murah. Akhir kata, kami berharap demonstrasi yang ditunjukkan ini memberi manfaat kepada semua. Sekiranya ada soalan, bolehlah berhubung di alamat yang tertera di bawah ini. Sekian, terima kasih.